Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cik Yusri. Okey, untuk kali ini anak-anak pelajar, kita akan melihat kepada bab yang ketiga untuk subjek semester pertama ini. Okey, untuk kali ini, ya, apa yang akan kita kongsikan adalah berkaitan dengan subtopik yang pertama, iaitu pendekatan pemasaran, yang mana kita akan melihat kepada orientasi pengurusan pemasaran. Jadi, untuk mengetahui apakah yang terdapat dalam orientasi pengurusan pemasaran ini, kita jumpa sebentar lagi. Okey, anak-anak pelajar, ya, untuk topik kali ini, ya, topik yang akan cikgu fokuskan adalah berkaitan dengan orientasi pengurusan pemasaran. Okey, di dalam tajuk pemasaran ini, ya, apa yang akan anak-anak pelajari adalah, ya, di mana terdapat 5 subtopik utama di bawah tajuk pemasaran ini, iaitu yang pertama pendekatan pemasaran, yang kedua berkaitan dengan gelagat pengguna, okey, yang ketiga berkaitan dengan penyelidikan pemasaran, okey, yang keempat berkaitan dengan segmentasi pasaran, dan yang terakhir berkaitan dengan campuran pemasaran. Okey, ini 5 subtopik utamalah yang terdapat dalam bab pemasaran ini. Okey, untuk subtopik yang pertama ini, ya, dia dipecahkan kepada 3 topik pentinglah, ya, yang mana topik yang pertama adalah berkaitan dengan orientasi pengurusan pemasaran, yang kedua berkaitan dengan proses pemasaran, dan yang ketiga berkaitan dengan pendekatan strategik. Okey, yang mana untuk perkongsian kali ini cikgu akan kongsikan di bawah subtopik pemasaran sahaja, iaitu berkaitan dengan orientasi pengurusan pemasaran. Okey, seterusnya anak-anak pelajar, ya, di bawah topik pendekatan pemasaran ini, seperti yang cikgu telah maklumkan sebentar tadi, dia dipecahkan kepada 3 topik utama, ya, iaitu yang pertama berkaitan dengan orientasi pengurusan pemasaran, okay, yang kedua berkaitan dengan proses pemasaran, dan yang ketiga berkaitan dengan pendekatan strategi. Okey, apa yang akan kita fokuskan hari ini, ya. Sebelum itu kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita, yang mana diharap di akhir video ini anak-anak pelajar dapat, ya, mentakrifkan pemasaran dan menjelaskan apakah kepentingan pemasaran. Okey, seterusnya menjelaskan, ya, pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam pemasaran. Okey, anak-anak pelajar, ya, kita lihat dahulu, ya, definisi pengurusan pemasaran. Ya, dalam pemasaran itu ada yang dikatakan berkaitan dengan pengurusan pemasaran. Apa itu pengurusan pemasaran? Okey, pengurusan pemasaran di sini merujuk kepada proses analisis, perancangan, pelaksanaan, dan pengawalan program yang telah direka bentuk bertujuan untuk mewujudkan pertukaran nilai. Okay. Pertukaran nilai dengan sasaran pengguna supaya objektif pemasaran dapat dicapai. Jadi, ataupun dengan kata nama lainnya, pengurusan pemasaran itu kita mengurus aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam pemasaran. Ya, aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam mewujudkan pertukaran nilai dengan sasaran pengguna supaya objektif pemasaran itu tercapai. Itu berkaitan dengan pengurusan pemasaran. Okey, di sini, ya, terdapat, ya, berkaitan dengan orientasi pengurusan pemasaran. Yang mana untuk bahagian ataupun orientasi pengurusan pemasaran ini kita boleh lihat kepada 5 orientasi lah. Ya, satu, orientasi pemasaran global. Yang kedua,
berorientasikan pasaran. Okey, yang ketiga, pemasaran yang berorientasikan pengurusan kualiti menyeluruh. Okey, yang keempat, pemasaran yang berorientasikan perhubungan, dan yang kelima, pemasaran yang berorientasikan pemasaran hijau. Okey, ini kita akan lihat ya berkaitan dengan bagaimana orientasi pengurusan pemasaran ini ya bermula dengan pemasaran global, pasaran, pengurusan teknologi menyeluruh, perhubungan dan pemasaran hijau. Okay. Kita lihat satu persatu ya, apakah yang berkaitan dengan setiap orientasi pengurusan pemasaran tersebut. Okay. Yang pertama tadi adalah pemasaran berorientasikan pemasaran global. Okey, untuk yang orientasi yang pertama ini ya, di sini ya persaingan sengit ya telah menyebabkan ya perlunya usaha untuk mencari pasaran baharu di luar negara. Maknanya dalam aktiviti pemasaran itu, apabila berlakunya persaingan sengit dalam memaksa organisasi ataupun pemasar itu sendiri ya untuk mencari pasaran baharu di luar negara. Okay. Oleh itu ya, sistem pengurusan telah ditransformasikan kepada pengurusan antarabangsa ya dengan menerapkan budaya serta komunikasi asing. Ya, apabila berlakunya persaingan yang sengit dalam pasaran, telah memaksa organisasi untuk mencari pasaran baharu di luar negara. Ya, jadi sistem pengurusan itu telah diubah kepada pengurusan antarabangsa, yang mana ya pihak pengurusan perlu ya menerima ataupun menerapkan budaya dan komunikasi asing dari luar negara. Okey, yang kedua ya, pemasaran yang berorientasikan pasaran. Okey, untuk yang ini ya dia merujuk kepada aktiviti pemasaran itu memfokuskan kepada usaha untuk memenuhi cita rasa dan kehendak pelanggan. Okey, aktiviti disebabkan itu ya aktiviti penyelidikan dan pembangunan perlu dijalankan untuk mencapai matlamat tersebut. Ya, pihak organisasi ataupun pemasar itu sendiri perlu menjalankan penyelidikan dan pembangunannya untuk mengenal pasti apakah keperluan dan kehendak pengguna, supaya ya aktiviti pemasaran ataupun pemasaran itu sendiri dapat ya memenuhi cita rasa dan kehendak pelanggan di pasaran. Okey, yang ketiga tadi adalah pemasaran berorientasikan ya pengurusan kualiti menyeluruh. Okey, di sini ya aktiviti pemasaran akan menumpukan kepada kualiti dan kecekapan untuk memaksimumkan kepuasan pelanggan. Okey, jadi ini memerlukan penglibatan semua pihak dalam organisasi. Ya, apabila kita menumpukan kepada kualiti ya ataupun pengurusan kualiti menyeluruh itu sendiri ya, penglibatan semua pihak dari pihak atasan sehinggalah pihak bawahan itu adalah perlu. Ya, maknanya semua pihak dalam organisasi itu akan memainkan peranan yang penting untuk memastikan ya kualiti yang diharapkan itu tercapai. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan pemasaran yang berorientasikan perhubungan, yang mana di sini ya penerapan unsur pengekalan hubungan perniagaan dengan pelanggan itu diterapkan. Di mana aktiviti ataupun interaksi sosial ya antara pemasar dengan pelanggan ya diperlukan untuk membantu perniagaan itu memahami kehendak pelanggan. Okey, dan yang terakhir adalah pemasaran berorientasikan pemasaran hijau. Okey, di sini ya aktiviti perniagaan perlu mengambil kira kepentingan alam sekeliling ataupun alam sekitar lah ya. Pengurusan pemasarannya perlu peka dengan polisi kerajaan yang mana mementingkan kebersihan alam sekitar. Okey, sini tujuannya supaya kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat itu terjaga dan tidak terjejas. Okey, itu berkaitan 5 orientasi pengurusan pemasaran.
Okey, anak-anak pelajar. Seterusnya, ya, dalam anak topik orientasi pengurusan pemasaran ini juga, ya, kita akan lihat berkaitan dengan beberapa perkara. Okay, yang pertama tadi baru berkaitan dengan pengurusan pemasaran. Macam mana kita mengurus aktiviti pemasaran. Okay, sekarang kita akan lihat apa itu sebenarnya pemasaran. Okay, kita lihat dahulu kepada definisi pemasaran. Pemasaran di sini merujuk kepada pengagihan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna, ya, pada tempat, masa, harga dengan saluran pengedaran yang sesuai. Okey, menurut Kotler 1996, ya, pemasaran ialah satu proses sosial ataupun pengurusan di mana individu ataupun kumpulan memperolehi apa yang dikehendaki dan diperlukan sama ada dengan menciptanya sendiri ataupun melalui pertukaran produk atau nilai dengan pihak yang lain. Nah, itu yang berkaitan dengan pemasaran. Jadi di sini dapat kita simpulkan, ya, pemasaran itu adalah aktiviti di mana pengagihan barang dan perkhidmatan berlaku, ya, daripada pengeluar kepada pengguna, ya, pada tempat, masa, harga dan saluran pengedaran yang sesuai. Okey. Dalam pemasaran ini, ya, kita akan lihat beberapa kepentingan pemasaran. Ya, kenapa perlu adanya aktiviti pemasaran? Di antara kepentingan pemasaran itu sendiri adalah satu, untuk meluaskan pasaran. Ya, aktiviti pemasaran kita lakukan supaya pasaran sedia ada itu dapat diluaskan, ya, dari pasaran tempatan contohnya kepada pasaran antara bangsa. Okay. Kedua, untuk meningkatkan keuntungan perniagaan. Okay, sebab tujuan utama ataupun objektif utama perniagaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan adalah melalui aktiviti pemasaran. Kerana aktiviti pemasaran kita agihkan barang yang kita keluarkan itu kepada pelanggan, ya, melalui pertukaran nilai. Ya, kita pelanggan akan mendapat barang dan pihak pengeluar akan mendapat wang. Jadi di sini apabila aktiviti pemasarannya berjalan dengan lancar ataupun aktif, maka keuntungan perniagaan juga dapat ditingkatkan. Okey, seterusnya melancarkan proses pertukaran barang dan perkhidmatan. Okey, melalui aktiviti pemasaran sebenarnya salah satu yang boleh dilakukan oleh pemasar adalah dengan melakukan aktiviti promosi. Jadi dengan adanya aktiviti promosi sebenarnya pelanggan ataupun pengguna di pasaran dia boleh tahu berkaitan dengan barang ataupun perkhidmatan yang ditawarkan di pasaran. Jadi ini akan melancarkan proses pertukaran barang dan perkhidmatan. Okey, seterusnya memperkenalkan produk baru. Ini memanglah, ya, apabila kita mengeluarkan produk, terutamanya produk baru, maka aktiviti pemasaran yang agresif perlu dilakukan untuk memperkenalkan produk itu kepada pelanggan, ya, supaya pelanggan ataupun pengguna di pasaran tahu berkaitan dengan kewujudan produk baharu tersebut. Okey, seterusnya kepentingan pemasaran adalah untuk menyedarkan masyarakat tentang kewujudan produk sedia ada. Okey, keadaan ini, ya, berlaku sekiranya tidak ada aktiviti pemasaran, pengguna dia tidak akan tahu, dia tidak akan ingat ataupun tidak sedar tentang produk yang berada di pasaran, sehinggalah ada maklumat, ya, yang menyampaikan tentang produk tersebut. Jadi macam mana masyarakat sedar ataupun kewujudan produk ini, sama ada produk sedia ada ataupun produk baru, adalah melalui aktiviti promosi yang dilakukan dalam pemasaran itu sendiri. Okey, seterusnya meningkatkan pengeluaran produk yang berkualiti. Kenapa? Sebab dalam pemasaran, ya, pemasar itu akan cuba mencari maklumat daripada pelanggan, ya, akan cuba mencari maklum baras daripada pelanggan di pasaran berkaitan dengan produk yang dikeluarkan. Ya, jadi sebarang maklum balas, sebarang komen daripada pelanggan akan diambil oleh pemasar, dan pemasar akan cuba ubah suai produk sedia ada ataupun cuba keluarkan produk yang berkualiti yang memenuhi cita rasa pelanggan di pasaran. Okey, dan seterusnya, ya, kepentingan pemasaran itu adalah untuk mengenal pasti kualiti
kualiti produk yang perlu dihasilkan. Okay, ini juga adalah berdasarkan daripada maklum balas dan komen ataupun pendapat pelanggan di pasaran. Okay, itu antara kepentingan-kepentingan pemasaran. Okay, seterusnya apa yang akan kita lihat lagi ya dalam anak topik yang pertama ini, subtopik yang pertama ini ya, adalah tentang konsep asas yang terdapat dalam pemasaran. Okay, terdapat beberapa konsep asas iaitu keperluan, kehendak, ya, permintaan, produk, pertukaran, pasaran, ya, transaksi ataupun urus niaga dan nilai. Ini antara konsep asas yang ada dalam pemasaran. Maknanya aktiviti pemasaran itu akan berlaku sekiranya adanya keperluan, ya, adanya kehendak pelanggan, adanya permintaan daripada pelanggan. Oleh itu, produk perlu dikeluarkan dan pertukaran akan berlaku di pasaran, ya, yang mana pertukaran ini akan melibatkan urus niaga dan ataupun transaksi yang mana berlaku pertukaran sesuatu yang bernilai. Okey, untuk konsep asas ini, dia berkaitan dengan para pelajar kena tahulah ya apa itu keperluan. Okey, keperluan itu adalah benda yang diperlukan untuk hidup. Contohnya apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Okey, kemudian kehendak adalah kehendak adalah sesuatu yang diinginkan oleh pengguna untuk meningkatkan lagi dia punya taraf kehidupan. Contohnya kamu ada makanan, ya. Kalau kehendak itu keperluan. Kalau kehendak kamu mahukan makanan yang sedap. Okey, contohnya makanan yang contoh kalau roti, kamu mau roti yang bergizi tinggi ataupun roti yang dalam jenis lain lah. Itu kehendak lah. Ya, permintaan pula adalah permintaan apa yang diperlukan oleh pelanggan di pasaran lah. Ya, maknanya dengan adanya pelanggan di pasaran maka akan berlakunya permintaan, ya. Sama ada pengguna itu mahukan apa. Contoh kalau kereta yang macam mana, itu adalah permintaan. Produk apa yang ditawarkan di pasaran, pertukaran maksudnya berlaku pertukaran lah, ya, antara peniaga dengan pelanggan di pasaran. Pasaran adalah tempat di mana berlakunya aktiviti pemasaran, urus niaga ataupun transaksi merujuk kepada aktiviti perniagaan, ya, dan nilai melibatkan sesuatu yang menilai lah, ya. Maknanya dalam aktiviti pemasaran, si peniaga akan mendapat nilai iaitu wang dan pengguna akan mendapat sesuatu yang bernilai iaitu barang. Itu berkaitan dengan konsep asas dalam pemasaran. Okey, seterusnya ya, dalam orientasi pengurusan pemasaran ini juga, apa yang cikgu akan kongsikan berkaitan dengan hala 7 sistem pemasaran. Okey, kita akan lihat ya, terdapat beberapa hala 7 sistem pemasaran ataupun dengan kata nama lainnya adalah berkaitan dengan matlamat pemasaran. Okey, satu kita ada matlamat memaksimumkan penggunaan. Yang kedua, matlamat memaksimumkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, matlamat memaksimumkan pilihan pengguna. Dan yang keempat adalah matlamat meningkatkan kualiti kehidupan. Okey, kita akan lihat satu persatu berkaitan dengan hala 7 sistem pemasaran ini. Okay. Matlamat yang pertama itu adalah memaksimumkan penggunaan. Di sini, ya, dia merujuk matlamat ini, ya, dia menekankan kepada penggunaan yang banyak dalam kalangan pengguna akan menggalakkan pengeluaran barang. Okey, yang mana, ya, kesannya guna tenaga dan keuntungan pemasar akan meningkat. Maknanya matlamat pemasaran itu adalah untuk mengeluarkan seberapa banyak barang untuk menggalakkan penggunaan dalam kalangan pelanggan. Ya, supaya apa? Supaya guna tenaga dan keuntungan pemasar itu meningkat. Okey, yang kedua, matlamat yang kedua adalah untuk memaksimumkan kepuasan pelanggan. Okey, jadi ya, dalam pemasaran, ya,
pemasar perlu memastikan barang yang dikeluarkan ataupun perkhidmatan yang dikeluarkan itu dapat memberi kepuasan kepada pelanggan. Okey. Jadi, ya, keperluan dan kehendak yang berbeza, ya, keperluan dan kehendak pelanggan yang berbeza akan menyebabkan kepuasan, ya, kepuasan daripada penggunaan juga turut berbeza. Jadi, matlamat pemasaran di sini adalah untuk mengeluarkan barang yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan, yang dapat memenuhi cita rasa pelanggan itu sendiri. Okey, seterusnya, ya, matlamat pemasaran adalah untuk memaksimumkan pilihan pengguna. Okey, produk atau perkhidmatan yang dijual perlu memenuhi cita rasa dan kehendak pengguna ataupun pelanggan di pasaran. Oleh itu, ya, untuk memastikan produk itu memenuhi cita rasa, pemasar perlu menanggung kos pengeluaran yang tinggi, ya, supaya keperluan dan kehendak pengguna ini dapat dipenuhi dan dapat dipelbagaikan. Okay, dan yang terakhir, matlamat pemasaran adalah untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Okey, di sini pemasar akan membentuk satu sistem pemasaran yang dapat meningkatkan kualiti kehidupan pengguna melalui barangan yang dibeli. Okey, di sini aktiviti pemasaran itu perlu peka kepada kebersihan alam sekitar, ya, supaya kualiti kehidupan masyarakat ini dapat ataupun terpelihara. Ya, caranya macam mana? Caranya dengan mengeluarkan produk yang mesra alam yang mempunyai kualiti yang tinggi kepada pelanggan di pasaran. Ya, apabila pemasar dapat mengeluarkan produk yang mesra alam, maka kualiti kehidupan pengguna itu dapat ditingkatkan. Okey, jadi anak-anak pelajar itu berkaitan dengan 4 matlamat ataupun 4 hala tuju sistem pemasaran. Okey, dan untuk perkongsian yang terakhir rasanya, ya, kita akan lihat berkaitan dengan pendekatan pemasaran lah, ya, dalam subtopik orientasi pengurusan pemasaran. Dalam anak topik orientasi pengurusan pemasaran ini, kita akan lihat beberapa pendekatan pemasaran. Yang pertama dinamakan sebagai pendekatan pengeluaran. Okay, yang kedua pendekatan penjualan. Okay, seterusnya pendekatan pemasaran moden, ya, dan yang keempat pendekatan pemasaran kemasyarakatan, dan yang terakhir berkaitan dengan pendekatan produk. Okey, kita lihat satu persatu berkaitan dengan pendekatan pemasaran ini. Okey, pendekatan yang pertama itu dinamakan sebagai pendekatan pengeluaran. Apa itu pendekatan pengeluaran? Okey, berdasarkan pendekatan pengeluaran ini, ya, aktiviti pemasaran akan menekankan kepada pengeluaran produk secara besar-besaran. Kenapa? Ya, dengan andaiannya di sini pengguna akan membeli produk sekiranya produk ada di pasaran. Oleh itu, tumpuan pemasar diberi kepada kuantiti dan kualiti pengeluaran. Okey, ya, untuk pendekatan pengeluaran ini, ya, mereka mengandaikan produk akan dapat dijual jika pengeluaran banyak pada harga yang rendah ditawarkan di pasaran. Okey, ini berdasarkan pendekatan pengeluaran. Okey, pendekatan yang kedua dinamakan sebagai pendekatan penjualan. Mengikut pendekatan penjualan ini, ya, tumpuan diberi kepada kaedah atau teknik atau cara menjual sesuatu produk. Okay, sebab objektifnya adalah untuk menjual produk. Okey, jadi tujuan pemasaran adalah untuk meningkatkan jualan melalui penggunaan strategi tertentu. Okey, dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan promosi yang agresif dan kreatif. Jadi, ya, di sini pemasaran akan cuba mengenal pasti, ya, keperluan dan kehendak pelanggan di pasaran melalui ejen dan juru jual yang dilantik. Oleh itu, ya, pelanggan, ya, andaian pendekatan ini, pelanggan akan membeli jika dipujuk dan digalakkan untuk membeli. Jadi, oleh itu, ya, disebabkan ini, juru jual
Jurujual akan diambil dan dilatih untuk mencari pasaran serta pelanggan. Okey. Contohnya dalam pendekatan penjualan ini antara aktiviti yang dilakukan adalah dengan mengadakan promosi, mengadakan iklan, demonstrasi dan jualan terus. Yang mana untuk konsep pendekatan penjualan ini dia menekankan kepada kaedah, teknik dan cara menjual sesuatu produk. Untuk mencapai objektif ini maka organisasi akan mencari jurujual, akan melatih jurujual yang akan mengambil jurujual untuk mencari pasaran dan mencari pelanggan. Yang mana dia akan menekankan kepada aktiviti promosi yang agresif dan kreatif. Itu berdasarkan pendekatan penjualan. Seterusnya, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pemasaran moden. Untuk pendekatan pemasaran moden, tumpuan diberi kepada keperluan dan kehendak pengguna di pasaran. Pendekatan ini menekankan strategi campuran pemasaran iaitu produk, harga, promosi dan pengedaran. Yang mana tujuannya adalah untuk memaksimumkan kepuasan pengguna. Sebab tumpuannya adalah kepada keperluan dan kehendak pengguna di pasaran. Oleh itu aktiviti pemasaran akan meningkatkan akan menekankan kepada peningkatan kualiti produk, penggunaan teknik pengeluaran yang bermutu, inovasi, kreativiti, perhikmatan selepas jualan. Itu berdasarkan pendekatan pemasaran moden. Seterusnya, pendekatan yang keempat dinamakan sebagai pendekatan pemasaran kemasyarakatan. Untuk pendekatan pemasaran kemasyarakatan ini, pendekatan ini menitik beratkan kepada kebajikan sosial pengguna selain motif utamanya adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi isu yang diambil kira oleh pemasar di sini adalah berkaitan dengan isu alam sekitar, sumber yang semakin terhad dan kemiskinan. Matlamat organisasi berdasarkan pendekatan ini adalah dengan kebajikan pengguna. Matlamatnya maksudnya di sini matlamat organisasi iaitu mendapatkan keuntungan perlu diseimbangkan dengan kebajikan pengguna itu sendiri. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan produk. Berdasarkan pendekatan produk, tumpuan pemasar diberikan kepada kualiti produk. Yang mana andaian berdasarkan pendekatan ini adalah pengguna akan membeli produk jika produk itu berkualiti, inovatif, unik dan berprestasi tinggi. Oleh itu perniagaan perlu menumpukan pengeluaran produknya kepada pengeluaran produk yang bermutu tinggi dan perlu membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Itu berdasarkan pendekatan produk. Jadi anak-anak pelajar itu berkaitan dengan subtopik anak topik yang pertama. Dalam subtopik yang pertama ini berkaitan dengan orientasi pengurusan pemasaran. Dalam bahagian ini cikgu telah menerangkan tentang orientasi maksud pengurusan pemasaran itu. Berkaitan dengan orientasi pengurusan pemasaran ada 5 orientasi. Kemudian tentang maksud pemasaran, tentang kepentingan pemasaran, tentang konsep asas yang terdapat dalam pemasaran, tentang hala tuju sistem pemasaran, ada 4 hala tuju sistem pemasaran, dan yang terakhir perkongsian untuk kali ini adalah berkaitan dengan pendekatan pemasaran. Ada 5 pendekatan pemasaran. Cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar untuk membantu anak-anak pelajar memahami untuk subtopik yang pertama ini di bawah anak topik orientasi pengurusan pemasaran. Sekiranya video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar, bolehlah kongsikan video ini dengan rakan-rakan yang lain. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe.
Okey, jadi sekian sahaja dahulu untuk kali ini. Terima kasih cikgu ucapkan dan jumpa lagi. Bye.